Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Alif Ashraf Kamanur dan fokus utama hari ini, keadaan banjir di Sabah dan Sarawak, penduduk ditempatkan di PPS terus meningkat. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Keadaan di daerah Beaufort dan Tenom semakin meruncing. Setakat 8 pagi tadi, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS melonjak kepada 4,870 orang berbanding 2,789 orang 8 malam tadi. Sebanyak 18 PPS baru diaktifkan di Tenom menjadikan 35 PPS dibuka setakat ini yang menempatkan 4,147 penduduk daripada 1,169 ketua isi rumah KIR. Antara PPS yang baru diaktifkan ialah Rumah Kebudayaan Berkubung Seberang, Dewan Terbuka Kampung Sagang, Rumah Kebudayaan Sidungon dan Rumah Kebudayaan Ponotomon. Sementara itu, PPS Dewan Sri Ontoros masih menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai dengan 484 orang melibatkan 152 KIR, diikuti Rumah Kebudayaan Belumbung Seberang 339 orang, Rumah Kebudayaan Anggalo 288 orang dan Dewan Terbuka Kampung Saga menempatkan 265 penduduk terjejas banjir. Sementara itu, di Beaufort, sebuah lagi PPS diaktifkan di Dewan Residen yang menempatkan 149 keluarga daripada 38 KIR, menjadikan 3 PPS beroperasi termasuk Dewan DSP Muhammad Don Banir dan Dewan Selagon. Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir di Beaufort yang ditempatkan PPS turut meningkat kepada 575 orang berbanding 426 orang semalam. Daerah Tenom dinaiki air sejak petang Rabu lalu susulan hujan lebat berterusan yang turut menyebabkan paras air di Beaufort kembali meningkat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur dalam satu kenyataan memaklumkan Jawatan Kuasa Bencana Negeri telah meluluskan sebanyak 2,000 bakul makanan untuk diagih kepada KIR ditempatkan di PPS di Tenom dan Beaufort. Bantuan tersebut sudah mula diagih-agihkan termasuk menggunakan pengangkutan udara milik PDRM dan Sabah Air untuk pengantaran makanan ke kawasan terputus hubungan. Sementara itu, Beaufort antara daerah terjejas teruk selain daerah Tenom. 3 pusat pemindahan sementara dibuka untuk menempatkan lebih 500 keluarga. Perkembangan terkini bersama Saleh Jikri di Beaufort. Silakan Jikri. Baik, terima kasih. Kita bawakan perkembangan terkini banjir di daerah Beaufort dan bersama-sama saya ketika ini iaitu pegawai daerah Beaufort yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana daerah Beaufort, Tuan Abdul Imam Basirun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Pegawai Daerah, bagaimana agaknya perkembangan banjir di daerah Beaufort? Perkembangan banjir setakat ini di Beaufort, alhamdulillah dia beransur surut. Perkembangan banjir yang mana banjir ini dari sejak 15 hari bulan 5 yang lalu lah, hari yang lalu. Buat setakat ini perkembangan banjir di Beaufort, kita telah menempatkan beberapa menggunakan beberapa PPS, Dewan PPS di Beaufort, yaitu yang sekarang ini yang telah penuh ada 3 Dewan Don Banir Beaufort, seramai ketua isi rumah 57 orang, jumlah keseluruhan 238 orang. Yang itu Don Banir. Yang kedua Dewan Selagon, PPS Dewan Selagon, ketua isi rumah 52 orang, jumlah keseluruhan 187 orang. Jumlah keseluruhan. Kemudian manakala Dewan PPS, Dewan Residen, ketua isi rumah 38 orang. Ketua isi rumah. Jumlah keseluruhan 149 orang. Manakala keseluruhan jumlah ketua isi rumah 148 orang, keseluruhan 574 orang, keseluruhan lah
PPS yang kita telah buka. Jumlah population daerah Beaufort 106 orang 900. Jumlah kata isi rumah Beaufort seramai 24,875 orang. Baik Tuan Dio, mungkin ketiga-tiga pusat pemindahan sementara ini, bagaimana ia boleh menampung dengan jumlah penduduk yang terpaksa dipindahkan? Okey, buat masa sekarang ni ketiga-tiga ni telah penuh dan pada hari ini kita telah merancang untuk membuka dewan menggunakan dewan sekolah PPS iaitu SMK Beaufort 3 dan SMK Beaufort 2 dan begitu juga Dewan Bangunan Dewan Bisaya. Dari segi mungkin penduduk-penduduk yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan, dari segi mungkin dari segi kebajikan mereka ketika ini macam mana? Alhamdulillah sudut kebajikan saat ini PKOB telah menerima beberapa sumbangan daripada pelbagai agensi termasuk individu iaitu Datuk Seri Panglima Datuk Lazim sendiri telah memberi sumbangan daripada pengurusi AIM. Begitu juga daripada individu-individu yang lain dan jabatan-jabatan terutamanya Jabatan Kebajikan telah menyumbangkan beberapa bakul makanan, insyaAllah. Baik Tuan Dio, akhir sekali mungkin ada lagi di antara penduduk di sekitar Beaufort ini yang terkandas di kediaman masing-masing. Bagaimana usaha untuk penyelamatan itu? Ya, sekarang ni memang ramai yang terkandas di kampung-kampung terutamanya di Dun Lumadan dan Kelias, begitu juga sebelah darat. Dan pada petang ini kita akan menggunakan misi bantuan untuk menyerahkan makanan menggunakan helikopter polis. Begitu juga kita telah sedang bergerak memberikan makanan, membekalkan makanan dan air-air bersih untuk diminumlah ke seluruh daerah. Dan kita telah membuka pusat transit di kebanyakan kampung-kampung lah yang mana kita tidak dapat akses jalan tu yang tidak putus jalan perhubungan lah. Terima kasih Tuan Dio. Sama-sama tu. Baik, itu dia perkembangan banjir di Sabah menerusi daerah Beaufort dan lebih 60 buah kampung terjejas di daerah Beaufort ini sejak banjir ini berlaku pada 15 Mei yang lalu. Baiklah, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Saleh Jikri. Sementara itu, kebajikan penduduk terjejas banjir di Beaufort dan Tenom terus mendapat perhatian pelbagai pihak yang tampil membantu bagi meringankan beban mereka. Antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang menyumbangkan bantuan wang tunai. Nota sumbangan kepada penduduk terjejas banjir daerah Beaufort disampaikan Pengerusi Eksekutif Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Datuk Seri Panglima Lazim Ukin kepada Pegawai Daerah Abdul Imam Basirun di PPS Dewan DSP Dun Banir Beaufort. Daerah Beaufort menerima RM20,000 manakala Tenom RM10,000 yang dikreditkan ke dalam akaun Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah. Datuk Lazim berkata bantuan itu merupakan tanggungjawab sosial korporat AIM dalam usaha meringankan beban penduduk. Sudah mencukupi, tapi ada bahan-bahan yang lain yang diperlukan, terutama sekali untuk kanak-kanak. Jadi kita bagi cash kepada jawatankuasa dan mereka boleh gunakan wang ini untuk beli barang-barang keperluan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Mat Ali Ismail turut turun padang meninjau keadaan banjir di Beaufort. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort dan BBP Tenom antara bangunan yang turut dinaiki air. Kita beroperasi dengan kekuatan 6 bot dibantu oleh kenderaan lori, kenderaan 4x4. Dan kita juga sekarang ini meminta bantuan daripada zon Kota Kinabalu.
Banjir di Sarawak setakat pukul 10 pagi tadi dilaporkan keadaan paras air menaik di Baram menyebabkan beberapa buah sekolah dinaiki air sehingga paras 1.5 meter. Menurut kenyataan daripada Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri Lau Poh Kiong, sekolah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan Long Panai, Sekolah Kebangsaan Ubong Emang, Sekolah Kebangsaan Morek dan SMK Long Lama. Lau Poh Kiong mendedahkan air dilaporkan masih naik secara perlahan namun terkawal. Bagi mengelak sebarang perkara tidak diingini berlaku, guru-guru dan keluarga mereka yang tinggal di sekolah terlibat dinasihati untuk berpindah ke kawasan lebih tinggi. Setakat ini tiada murid berada di asrama atau sekolah berikutan sesi persekolahan secara dalam talian dari rumah. Manakala situasi banjir di Umar Bawang, Umar Beluvuh, Long Panai, Long Ikang pula paras air masih menaik dan penduduk sekali lagi dinasihati supaya menyimpan dokumen penting selain memindahkan barang serta penduduk yang terjejas menumpang rumah saudara yang berada di tanah tinggi. Di daerah Beluru, rumah Baya Anak Banyi Sungai Sebubu Tinjar yang didiami 352 penduduk dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada kerana air masih menunjukkan tren menaik dan terdapat juga memasuki kediaman sedalam 0.91 meter dan pergerakan air juga deras. Di Limbang pula, setakat pukul 11 pagi tadi, satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Serbaguna Kampung Bidang. Ini menjadikan jumlah PPS yang telah diaktifkan sebanyak 8 buah. Sementara itu, setakat 8 pagi tadi, seramai 425 penduduk terjejas banjir melibatkan 98 ketua isi rumah masih ditempatkan di 7 PPS di daerah Limbang dan Lawas. Menurut Ketua Bomba Zon 7 Limbang Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal berkata, jumlah tertinggi penduduk terjejas dilaporkan di Lawas iaitu seramai 341 orang, manakala selebihnya di Limbang. Mereka masih ditempatkan di 4 PPS yang masih aktif di Lawas iaitu PPS Dewan Masyarakat Terusan SJK Chung Hua Terusan, Sekolah Kebangsaan SK Lintang dan PPS Dewan SK Sundar. Manakala di Limbang seramai 84 mangsa terjejas banjir masih ditempatkan 3 PPS iaitu PPS Dewan Masyarakat Berdamit, Dewan Kampung Ukong dan Dewan Buloh Baldi. Pemantauan berterusan oleh Bomba Limbang masih giat dilaksanakan. Kalau hidup sekadar hidup, tidak akan ada kehidupan. So you must have cita-cita, mesti ada agenda, mesti ada something untuk dicapai. I'm very, very fortunate and lucky boy that I have been, deserved with so many talented people surrounding me. We became friends through working together. Kita jangan menyerah kalah, kita bangkit, kita jalan terus. InsyaAllah kita akan dapat tempuhi segala macam cabaran yang ada. Majlis Keselamatan Negara MKN sebulat suara bersetuju mengetatkan lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa dengan penambahan sekatan ke atas aktiviti ekonomi dan sosial termasuk larangan rentas negeri dan daerah. Perinciannya akan diumumkan dalam sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi kenyataan media menjelaskan keputusan berkenaan dibuat selepas mengambil kira situasi semasa di negeri-negeri serta pandangan terhadap usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Ia juga disokong hasil pembentangan Kementerian Kesihatan berhubung status terkini kes COVID-19 termasuk kadar kebolehjangkitan dan kapasiti kesihatan setiap negeri. Kini, penularan dalam komuniti yang semakin meningkat dan kewujudan varian baru lebih agresif menyebabkan usaha melandaikan lekuk jangkitan mengambil masa lebih panjang. Malaysia menerima 2 lagi pengantaran vaksin COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan lebih 1 juta dos vaksin AstraZeneca dan CoronaVac. Ini sekaligus menyumbang terhadap peningkatan keupayaan kempen vaksinasi negara. 559,200 dos AstraZeneca daripada tempahan yang dibuat melalui Fasiliti Akses Global Vaksin COVID-19 atau COVAX tiba di Kuala Lumpur pukul 7.50 pagi dengan penerbangan MH6125. 500,000 dos vaksin CoronaVac pula tiba pada waktu sama melalui penerbangan MH361. Ketibaan bekalan tersebut merupakan tambahan kepada stok sedia ada menjadikan jumlah terkini vaksin AstraZeneca yang sudah
diterima daripada COVAX adalah 828,000 dos. Stok yang diperoleh sebelum ini sebanyak 268,800 dos. Penghantaran seterusnya bekalan vaksin AstraZeneca daripada COVAX dengan jumlah 559,200 dos dijangka dilakukan hujung bulan ini. Baik, untuk perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sibu Sarawak, kita terus saja bersama Muhammad Hadi Syamsawi yang telah bersedia di sana. Silakan Hadi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus diperhebat di seluruh negara termasuk di Sarawak ini. Dan hari ini saya berada di pusat pemberian vaksin Stadium Tertutup Sibu untuk menyaksikan sendiri proses pemberian vaksin kepada warga emas yang telah menerima temujanji masing-masing hari ini. Dan hari ini kami bersama dengan pakar perunding perubatan keluarga Dr. Nuraliza binti Mat Zain untuk menjelaskan mengenai proses-proses yang sedang berjalan di stadium tertutup ini. Terima kasih kerana bersama kami tengah hari ini, Doktor. Sama-sama. Jadi Doktor, boleh Doktor jelaskan strategi pihak Doktor untuk mengurangkan kesesakan di stadium tertutup ini memandangkan PPV ini antara yang terbesar dibuka di Sibu? Okey, untuk mengurangkan kesesakan, sebenarnya bila MySejahtera memberikan temujanji, mereka telah pun memberi temujanji mengikut masa staggered appointment lah, temujanji yang berjadual. Jadi semasa kita memanggil, membuat panggilan untuk memberitahu atau mengingatkan penerima vaksin, kita akan menekankan dan mereka perlu datang mengikut masa temujanji mereka. Apabila mereka sampai di luar stadium ni, mereka juga akan dibenarkan masuk hanya mengikut masa mereka yang dijadualkan untuk mereka. Jadi dengan itu kita dapat mengawal kesesakan di dalam dewan ini. Jadi Doktor, untuk hari ini berapa ramai yang telah menerima temujanji suntikan vaksin mereka? Hari ini kita menjangkakan akan ada 840 penerima, yang di mana kesemuanya adalah daripada kalangan warga emas berumur 70 tahun dan ke atas. Jadi Doktor, untuk mereka yang belum mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 ni, apa pesanan Doktor untuk mereka yang mungkin masih tertunggu-tunggu ataupun masih mengamalkan sikap tunggu dan lihat untuk mendaftar? Okey, bagi mereka yang belum mendaftar, kita mohon untuk mereka mendaftar. Kita ada banyak cara untuk mendaftar, boleh melalui MySejahtera. Bagi mereka yang tak ada aplikasi MySejahtera, boleh juga melalui online ataupun memanggil talian hotline MySejahtera. Dan mereka juga boleh sebenarnya pergi ke pejabat residen ataupun pejabat daerah dan mereka boleh buat pendaftaran secara manual di situ. Mereka juga boleh datang ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan bagi proses pendaftaran. Ya. Terima kasih kerana bersama kami tengah hari ini, Doktor. Jadi sekian saja lintas langsung kami dari Stadium Tertutup Sibu hari ini. Lindungi diri, lindungi semua. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Kegembiraan rakyat Palestin meraihkan gencatan senjata tidak bertahan lama apabila polis Zionis bertindak melepaskan bom asap terhadap mereka di perkarangan Masjid Al-Aqsa semalam. Situasi berkenaan sama seperti yang berlaku 2 minggu lepas sebelum cetusnya serangan udara rejim Israel. Menurut saksi yang juga wartawan AFP, polis Zionis telah melepaskan peluru getah dan bom asap ke arah penduduk Palestin, termasuk mereka yang ketika itu hanya sedang berbual secara berkumpulan. Insiden tercetus ketika penduduk Palestin di sekitar Baitul Maqdis berpusu-pusu ke Masjid Al-Aqsa selepas solat Jumaat untuk meraihkan gencatan senjata. الطرفين اجينا زي باقي الفلسطينيين انه على المسجد
الأقصى لقيام شعائر الله، إنه نؤدي صلاة الجمعة واحتفالا بالتهدئة اللي صارت. ما بنشوف إلا بلش ضرب الكنابل. ما أعجبهم إنه كان في احتفالات وكان في زي مناشدات وطنية داخل المسجد الأقصى، فقرروا إنه يقمعوا هاي المظاهرات وهاي المناشدات عن طريق رمي الكنابل. طبعا كان عدد اتصالنا، فالشباب يحتفلوا، ما قربوا عليهم، ما صابوهم، ما حكوا معاهم، بيعبروا عن شعورهم باللي شافوه باللي عملوا فيه، فهم هاجوا صاروا يضربوا علينا هم قنابل ومطاط وصاروا يعني هاجوا هم الشباب ما في من اياتها نوع من مرة هم، فصار كله منهم من ولا شيء عملوا هالمشاكل هم اللي تدخلوا، الجيش اللي تدخل، والشباب قاعدين بيصلوا وبيحتفلوا بعيدهم، عيد النصر لازم نحتفل بعيدنا، كان في عيد الأضحى الفطر ما احتفلناش فيه. Seperti biasa, rejim Zionis mendakwa kononnya sambutan dan perarakan penduduk Palestin menjejaskan keselamatan pasukan mereka. Berita gencatan senjata disambut seluruh masyarakat antarabangsa. Di Jordan, ribuan membajiri kawasan berhampiran sempadan Israel bagi menandakan solidariti mereka terhadap Palestin. Begitu juga ribuan golongan muda yang turut berkumpul di Karameh sambil membawa bendera Palestin dan Jordan sambil berikrar untuk terus mempertahankan Al-Aqsa. Majoriti daripada 10 juta penduduk Jordan adalah berasal dari Palestin. Ini kerana kebanyakan ibu bapa mereka melarikan diri ke Jordan pada 1948. Sementara itu, beberapa pemimpin Palestin melahirkan penghargaan terhadap China sesudah negara itu bertegas mahu Israel menghentikan keganasan. Malah China juga turut berusaha untuk meredakan konflik berkenaan. China melahirkan gesaan itu pada persidangan Majlis Keselamatan PBB oleh wakil tetapnya Zhang Jun. Zhang Jun pada Khamis memanggil komuniti antarabangsa untuk memainkan peranan terhadap Majlis Keselamatan bagi menyelesaikan isu Palestin. China katanya akan terus menyokong Majlis Keselamatan dalam usaha untuk memberi tindakan dan mengekalkan kestabilan. Ahli Organisasi Pembebasan Palestin Wusul Abu Yusuf berkata, Palestin amat menghargai usaha China. Manakala wakil Fatah Hussein Hamayil pula berkata usaha China turut menunjukkan sikap negara itu untuk melindungi institusi komuniti antarabangsa. Dalam tempoh 11 jara oleh Israel, 232 rakyat Palestin maut termasuk 65 kanak-kanak dan 39 wanita. Untuk tengok kubur yang dah dikambus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belasan Merah ini telah dijangkiti COVID. Untuk tengok kubur yang dah dikambus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belasan Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Atlet powerlifting negara Boni Buya Agustin menerima durian runtuh sebanyak RM10,000 susulan kejayaannya memenangi pingat emas kejohanan Piala Dunia Powerlifting Para Dunia di Bangkok baru-baru ini. Ganjaran itu adalah sumbangan peribadi daripada Pengerusi Persatuan Sukan dan Rekreasi Tanjung Manis Datuk Seri Abang Adita Jaya Abang Alwi. Menurutnya, sumbangan itu bagi menghargai pengorbanan dan komitmen Boni yang bekerja keras mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Beliau juga berharap sumbangan peribadi itu dapat meningkatkan lagi motivasi atlet kelahiran Sarawak berusia 21 tahun itu dalam persiapannya menghadapi Sukan Paralimpik Tokyo 2020 Ogos depan. Diharapkan sumbangan ini dapat dijadikan pembakar semangat juang yang tinggi, pemangkin untuk beliau terus berjaya dan bermotivasi lagi pada kejohanan akan datang. Dan yang paling penting adalah Sukan Paralimpik pada Ogos nanti di Jepun untuk beliau memenangi pingat emas untuk Malaysia dan Sarawak. Sementara itu, Boni pula bersyukur dan mengucapkan terima kasih di atas sumbangan yang diterimanya.
Pertama kali saya nak terima kasih dengan Datuk Seri atas sumbangan itu. Sedikit sebanyak boleh menaikkan motivasi saya untuk ke Game Paralimpik Tokyo nanti. Dalam pada itu, meskipun dengan pelbagai kekangan berikutan penularan COVID-19 serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Jamil berkata ia tidak menghalang persiapan rapi dilakukan bagi memastikan Boni berada pada tahap prestasi yang terbaik serta mengekalkan momentum kejayaannya ketika merangkul pingat emas di Bangkok. Ini terutama dalam menghadapi kejohanan Piala Dunia Powerlifting Para Faza ke-11 di Dubai bulan depan serta Tamasya Paralimpik 2000 Tokyo. Kita telah membuat persiapan yang rapi, masih diteruskan walaupun kebanyakan persiapan adalah bercorak quarantine base. Kita tengok peluang Boni berdasarkan kejohanan yang lalu di World Cup di Thailand yang lalu dan kita mengenal pasti pencabar-pencabar utama kita di sana nanti, khususnya di Paralimpik nanti. Rakyat Palestin telah pun terkorban dan beratus-ratus lagi cedera kesan daripada serangan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel. Tanpa sebarang timbang rasa dan belas kasihan yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin mesti dikecam sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Kita mesti bersepakat menjelaskan pada seluruh dunia akan pendirian Malaysia terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Marilah kita semua mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang kini sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Israel. Semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungan daripada kezaliman rejim Israel dan pencebuhan haram Israel ke atas bumi Palestin segera berakhir. Berita tengah hari 22 Mei berakhir di sini. Teruskan raikan Syawal dengan norma baharu dan patuhi SOP. Bersama kita putuskan penularan COVID-19. Saya Muhammad Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.